Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan pengerusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan, ahli jawatan kuasa surau dan seterusnya yang saya muliakan, dan saya hormati tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, di atas segala nikmat yang Allah masih lagi kurniakan kepada kita pada malam ini. Allah masih lagi menyihatkan tubuh badan kita, memberi kesempatan masa-masa untuk kita hadir ya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita ini ya kita hidup dalam keberkatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan saya juga tak lupa untuk ucapkan rasa-rasa masih ada kesempatan lagi lah tuan-tuan ya, selamat hari raya dan maaf zahir batin ya kepada tuan-tuan dan puan-puan semua ya, kerana mungkin di sini dalam sepanjang saya mengajarnya banyak juga kesilapan saya kepada tuan-tuan, sama ada tersasul bahasa dan sebagainya, ataupun kadang-kala salah dengan AJK, sebab kata nak datang tak datang-datang gitu. Jadi walau bagaimanapun insya-Allah malam ni kita teruskan. Tapi jemaah ni tinggal banyak ni ya tuan-tuan ya. Raya lagi. Alhamdulillah. Allahu Rabbi. Tak apalah tuan-tuan, okeylah ni. Jadi untuk malam ni kita teruskan lagi pembacaan kitab kecilnya yang bertajuk 55 nama-nama Al-Quranul Karim. Malam ni yang keberapa tuan Haji ya? Tak ingat dah. Yang keberapa tuan-tuan malam ni? Yang nama yang keberapa ya? Tak ada yang cantik. Ni kira beraya betul lah ni ya. Nombor 24, 25 malam ni. 26. 26. Okey, baik. Baik, yang ke-26 tuan-tuan ya. Iaitu nama Al-Quran yang ke-26 Al-Mathani. Ya, Al-Masani maknanya berulang-ulang. Dalilnya dalam surah Al-Hijr ayat 87, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Walaqad, dan demi sesungguhnya, atainaka, kami telah memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad, sab'an, 7 ayat, minal masani, yang diulang-ulang bacaannya, wal Qur'anal azim, dan kami juga telah mengurniakan kepadamu seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaan dan faedahnya. Ini dalil tuan-tuan ya, Al-Quran dinamakan Al-Masani, surah Al-Hijr ayat 87. Baik, saya baca huraian ringkas di sini. Dia ada beberapa maksud, ada 3 maksud yang dinamakan berulang-ulang. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullahu taala berkata, Al-Quran dinamakan Al-Masani bermaksud ayat yang berulang-ulang kerana dalam Al-Quran terdapat pengulangan kisah-kisah yang telah terkandung dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum daripada ini. Lalu jadilah Al-Quran itu sebagai bayan, iaitu keterangan kepada kitab-kitab yang terdahulu. Itu maksud yang pertama. Kenapa Quran dinamakan Al-Masani? Kerana Quran mengulang kembali ya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang berlaku yang telah tercatat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebab itulah Yahudi dan Kristian ni dia tak boleh bohong. Persoalan cerita-cerita Nabi, cerita Rasul, dia tak boleh berbohong. Kerana Quran ulang balik cerita-cerita yang benar. Ya, kalau harap kat dia, dia dah pusing lama dah cerita-cerita. Tapi Quran ulang balik cerita itu menyebabkan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad mendapat berita yang benar terhadap peristiwa yang berlaku kepada Nabi-Nabi dan umat-umat terdahulu, kerana Quran ini Al-Masani. Saya ringkas yang ni tuan-tuan, dia tak perlu kita ulang panjang. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kenapa Al-Quran dinamakan Al-Masani? Ada ulama berpendapat bahawa ianya dinamakan Al-Masani kerana dalam Al-Quran berulang-ulang ayat yang menjelaskan berkaitan dengan pengajaran, hukum hakam, kisah-kisah dan nasihat-nasihat. Yang saya pernah sebut pada tuan-tuan, dalam Quran ini 1000 ayat tentang perintah diulang-ulang. 1000 ayat perintah. Ya, ingat lagi yang ni ya? Ke dah lupa juga dah? Ada 1000 ayat perintah diulang-ulang perintah itu. Perintah sembahyang berapa kali diulang? Awak tuan-tuan ya? Kemudian larangan. Ada 1000 ayat diulang-ulang ayat larangan. Kemudian ayat nasihat, mau'izah, 1000 ayat diulang-ulang tentang nasihat. Kemudian al-wa'du,
ayat-ayat tentang janji baik. Al-Wa'id, ayat-ayat tentang janji buruk. Diulang 1000 ayat, diulang-ulang. 1000 ayat, dalam satu ayat tu ada beberapa pengulangan. Ya? Macam kita kata 1000 ayat perintah. Kadang kalau dalam satu ayat perintah ada 3 perintah. Lihat tuan-tuan ya. Contoh kita kata beginilah. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu satu ayat. Tapi dalam ayat tu ada berapa perintah? Ada 3 perintah. Sebab tu dikatakan diulang-ulang. Itu dalam satu ayat. Ayat lain. Okey tuan-tuan ya. Itu yang dikatakan. Kemudian hukum-hukum hakam diulang dalam Quran berapa kali? Ada setengah ulama kata ayat-ayat hukum dalam Quran ada 500 ayat. Kalau kita baca akan diulang 500 kali. Bukan 500 kali, 500 ayat. Dalam satu ayat tu ada beberapa hukum hakam yang dibicarakan. Baik ya tuan-tuan ya. Baik, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada juga ulama yang berpendapat ianya dinamakan Al-Masani kerana merujuk kepada nama surah Al-Fatihah. Yang ni yang kita selalu sedia maklum, yang ustaz-ustaz kita selalu hurai. Biasanya kalau berkata Al-Masani merujuk salah satu nama suratul Fatihah. Yang mana surah Fatihah ini mempunyai 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Yang ni majoriti ulama lah disebut begini. Sebab Allah sebut dalam ayat tu sab'an minal masani. Wallahu a'lam. Okey tuan-tuan ya, kita terus pada nama yang ke-27 Al-Arabi. Ya, Al-Arabi. Al-Quran dikatakan berbahasa Arab ataupun dinisbahkan kepada bahasa Arab. Dalilnya, yang ni banyak dalil. Cuma saya bawa di sini salah satu dalilnya dalam surah Az-Zumar ayat 28. Ya, surah Az-Zumar ayat 28. Qur'anan Arabiyya ghaira zi iwajin la'allahum yattakun. Ya, Qur'anan Arabiyya iaitu Al-Quran yang berbahasa Arab. Ghaira zi iwaj, yang tidak mengandungi sebarang keterangan yang terpesong. La'allahum yattakun, supaya mereka bertakwa. Surah Az-Zumar ayat 28. Ya, saya baca di sini juga huraiannya. Al-Quran juga dinamakan Al-Arabi, bermaksud berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dalam hal ini timbul satu persoalan. Kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan juga dinamakan Arabi, iaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada Arab. Jelasnya jika diperhatikan bahawa bahasa Arab ialah suatu bahasa yang mempunyai kaedah yang unik dan tersusun daripada pelbagai ilmu, sama ada ilmu nahu, ilmu saraf dan ilmu balaghah. Tuan-tuan yang setakat kita mengaji lah, tuan-tuan belajar, saya belajar, ya setakat inilah yang kita faham lah tuan-tuan ya. Mungkin tuan-tuan ada pengalaman-pengalaman yang berbeza dalam belajar bahasa ni. Ya setakat kita belajar bahasa Arab ni lah bahasa yang paling, kita kata apa ya, paling unik ke apa, ataupun paling teliti, paling banyak kaedah ya, yang kita kena belajar dalam bab nak memahami. Maka dengan sebab itulah salah satunya dikatakan oleh ulama Allah memilih bahasa Arab kerana bahasa Arab ni cukup alat dari sudut kaedah bahasanya dalam menterjemahkan bahasa Al-Quran yang agung, ataupun menterjemahkan, orang panggil apa, isi-isi kandungan, keterangan-keterangan yang terlalu luas dia punya makna dia. Kalau tuan-tuan belajar, dan saya yakin tuan-tuan pun belajar ya bahasa Arab. Ada belajar bahasa Arab? Ada ya? Ni dah banyak kali tanya soalan ini. Ya, siapa-siapa tak belajar bahasa Arab, dia masuk dalam syurga, dia termenung. Kenapa? Kerana ahli syurga dia cakap Arab. Dan tuan-tuan bukan setakat masuk syurga, tuan-tuan kalau saya dengan tuan-tuan mati pun, malam ni dikuburkan, malam ni malaikat cakap Arab dengan kita. Ya. Ke malaikat tanya bahasa Malaysia. Yang kita duduk mengaji tu, malaikat tanya man rabbuk, bahasa Arab. Wa man nabiyuk, bahasa Arab juga. Cuma alhamdulillah kita dah belajar terjemah yang ni. Okey, sikitlah ya. Man rabbuk, malaikat tanya siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Wa ma kitabuk, ya siapa kitab, apakah kitab kamu? Yang tu oleh kerana dah belajar terjemah, alhamdulillah. Kalau malaikat tanya yang belum ustaz terjemah, macam mana agak-agak? Tak apalah, walau bagaimanapun kalau kita belajar bahasa Arab ni dia ada 3 asas ilmu. Dia panggil al-qawaid lughah al-arabiyah, al-qawaidul lughah al-arabiyah, kaedah-kaedah bahasa Arab. Dia ada 3. Yang pertama ilmu nahu. Saya rasa saya pernah cerita ringkas ni, nak cerita lagi sekali ke? Tak apalah, ulang sikit lah. Ilmu bahasa Arab. Yang kedua ilmu saraf. Yang pertama nahu, ilmu nah. Yang kedua ilmu sarf. Yang ketiga ilmu balaghah.
Ilmu balaghah pula dia pecah 3 ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni yang pertama ilmu bayan, ilmu badi' ataupun ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Dia ada ilmu tentang bayan, ilmu tentang ma'ani, ilmu tentang badi'. Tak apalah kita cerita ringkas malam ni tuan-tuan ya. Sebab benda ni kalau nak cerita detail, yang tu yang nak kena orang panggil apa, nak kena ada kelas lah. Tak apalah, tu sekadar gambaran pada tuan-tuan. Apa makna ilmu nahu? Ilmu nahu ni ialah ilmu yang kita belajar tentang sesuatu perkataan bahasa Arab yang telah berada dalam ayat. Ni saya guna kaedah, saya sudah banyak kali huraian ni ya. Tak apalah, ulang lagi sekali lah tuan-tuan. Ya. Ilmu nahu ni, ilmu ni tuan-tuan saya bawa malam ni takrif yang paling ringkas. Kalau tuan-tuan yang mahir bahasa Arab tu okeylah. Ya, jangan pakai takrif ni sebab dia ada takrif yang tersendiri. Pengertian. Tapi saya bawa takrif yang paling ringkas. Ya, dalam kita berkuliah maghrib ni dan tempoh masa yang singkat, apa makna ilmu nahu? Ialah ilmu yang membicarakan perkataan bahasa Arab setelah perkataan itu berada dalam ayat. Ya. Contohnya kita kata apa? Zahaba. Zahaba ni maknanya pergi. Maka perkataan zahaba ni ada tak dalam ayat Quran? Ada. Zahaballahu binurihim, zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Ya, tuan-tuan duk baca. Tetapi kalau perkataan zahaba ni kita keluarkan perkataan itu daripada perkataan ayat Quran, kita bahas perkataan zahaba tu di luar daripada ayat itu, maka dia kena guna ilmu nahu. Kerana zahaba ni kalau kita keluarkan, dia boleh pecah kepada 50 perkataan. Ya, zahaba, zahabu. Banyak, tak payah ceritalah tuan-tuan ya. Dia tak kurang 50 pecahan dia. Tukar pada fi'il madinya ada berapa, fi'il mudhari'nya ada berapa, fi'il amarnya ada berapa, isim zahaba ni pula boleh tukar pada isim pula tukar pada isim fa'il, tukar pada isim maf'ul. Tukar kepada dia ni pula tukar kepada isim makan, nama tempat, nama benda. Dia boleh tukar sampai 50 lebih. Yang kita keluar perkataan zahaba ni, untuk kita tukar dia perkataan itu, yang tu nak kena guna ilmu saraf. Apa makna ilmu saraf? Iaitu ilmu yang kita bahaskan perkataan bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab di luar daripada ayat. Kita keluarkan satu perkataan tu. Tu nak kena guna ilmu saraf. Kemudian pula bila mana Allah letak dalam ayat Quran, bagaimana penggunaan ayat itu dari sudut dia nak pakai kata apa tuan-tuan ya? Dari segi keindahan bahasanya, kekayaan bahasa, kedalaman bahasanya, yang tu nak kena guna ilmu balaghah. Ilmu balaghah tu pula nak kena lihat kepada 3 sudut yang kita sebut tadi. Sebab itulah Al-Quran ini dinisbahkan kepada bahasa Arab kerana buat masa sekarang ni yang kalau kita tengok di sudut bahasa yang begitu teliti dalam menggambarkan keindahannya, keagungannya, kedalaman bahasanya, keluasan maknanya, berada pada bahasa Arab. Boleh tuan-tuan ya? Sebab tu saya pernah tanya tuan-tuan, makan dengan makanan mana dulu? Makan dengan makanan. Kalau kita katakan makan dengan makanan ni mana perkataan akar, kata dasar dia? Makan. Makanan yang dah tambah imbuhan. Tapi kalau kita tanya makan dengan makanan mana dulu? Makan dulu ke makanan dulu? Ada tak orang bahas? Kemudian tak apalah tuan-tuan ya, tapi kalau saya ada tempat yang saya duduk mengajar tu, kalau bahaya ni panjang cerita dia. Sebab tu bahasa Arab fi'il dengan masdar. Fi'il dengan masdar. Fi'il kata kerja, masdar kata nama, kata terbitan. Mana dulu dua ni akan dibahaskan dalam bahasa Arab. Mana yang asal, perkataan asalnya? Maka panjang cerita dia, yang mungkin tak akan berlaku dalam bahasa kita, bahasa Malaysia. Sebab tu Allah tak pilih bahasa Malaysia. Dan setakat ni yang kita rasa hebat bahasa Inggeris lah tuan-tuan ya. Bahasa Inggeris ke? Yang setakat rasa hebat sikit. Bahasa yang boleh menguasai dunia ni. Yang semua orang rasa nak bercakap dengan bahasa Inggeris. Ya, Cinanya, Indianya, kitanya, tuan-tuan sekalian ya, semua bercakap bahasa Inggeris. Tapi bahasa Inggeris juga tuan-tuan tidak cukup mampu untuk jadi bahasa Al-Quran. Allah tak pilih. Wallahu a'lam. Itu salah satulah tuan-tuan ya. Selebihnya tuan-tuan sedia maklum lah insya-Allah.
Baik, perkataan bahasa Arab juga merupakan perkataan yang maksud yang luas dan boleh dikembangkan kepada penggunaan makna yang pelbagai. Ya, bahasa Arab ni salah satunya tuan-tuan, kita kena belajar dari sudut lafaz dan makna. Kadang-kadang bahasa Arab dia guna lafaz tapi makna dia nak lain. Lafaznya lafaz tu lah, tapi makna dia lain. Macam yang saya sebut zahaba tadi. Zahaballahu binurihim. Allah guna zahaba. Allah bukan nak dengan perkataan zahaba makna dia. Kalau kita terjemah zahaba dengan makna pergi, zahaballahu binurihim, Allah telah pergi dengan cahaya mereka. Maka salah dari segi makna dia. Ya, Allah nak makna lain. Apa makna di situ? Allah menghilangkan cahaya. Cahaya yang ada pada siapa? Cahaya yang ada pada orang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan, dia berjalan dalam keadaan tidak ada cahaya. Kenapa? Allah hilangkan cahaya dalam diri dia. Okey tuan-tuan ya. Kena hurai juga yang ni. Apa cerita dah ni tuan-tuan? Selangorku. Ya. Baca alhamdulillah selangorku. Ada dah? Ke bulan ni tak keluar dah? Subhanallah. Gitulah tuan-tuan ya. Allahu Rabbi. Kadang-kadang sedih juga tuan-tuan. Sedih. Rakyat lah yang sedih tak? Kita lah yang sedih. Entah apa yang nak, kita pun tak tahulah. Ya? Tak payah hurai lah ya. Betul lumuh kita orang bawah ni tuan-tuan. Doa kita, menangis-nangis kita doa pada Allah. Bukan kerana doa kita makbul, tidak. Tapi kita turut berserta sama doa, menangis kita menangis. Kitanya nak apa? Nak tengok Islam. Dia nak tengok Islam. Islam tu tuan-tuan sekalian dia, moga-moga dapat hidup kita dengan Islam, dapat hidup dengan pemerintah-pemerintah pembesar-pembesar yang inginkan hidup dengan Islam. Tapi gitulah tuan-tuan, tak payah hurai lah ya. Tak tahu apa benda. Tak tahu. Kita pun tak tahu. Kemudian kita teruskan sikit di sini lagi. Daripada sini dapatlah kita fahami bahawa Al-Quran dinamakan Al-Arabi, iaitu kerana ianya terkandung kaedah pengajaran ilmu yang teramat luas, yang mana ianya boleh dijadikan panduan yang amat sempurna. Juga menuntut kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, kerana Al-Quran hanya boleh difahami secara kaedah bahasa Arab. Gitulah tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan ada masa sedikit sebanyak dengan masa yang ada ni lah. Tambah-tambah tuan-tuan yang dah pencin ya, ke tak ada masa lagi? Dah ada dah. Belajarlah mana-mana tempat yang ada mengaji bahasa Arab, tuan-tuan belajar sikit. Tujuannya nak faham Quran. Saya pernah buat kenyataan masa di Mesir dulu. Saya belajar kuliah bahasa Arab di Mesir. Satu kali adalah perhimpunan sama-sama pelajar-pelajar bahasa Arab. Ya, kuliah lughah, ya, kuliah bahasa Arab. Saya buat kenyataan, kawan-kawan agak marah lah. Saya kata kita ni kalau belajar bahasa Arab kerana semata-mata nak mengaji bahasa Arab, tak payahlah. Belajar bahasa Arab semata-mata nak pandai bahasa Arab, kemudian nak boleh cakap Arab, maka tak ada maknanya. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab kerana nak faham Quran dengan bahasa Arab itu, maka memang banyak manfaat dalam hidup kita dunia dan akhirat. Kalau belajar bahasa Arab sekadar nak cakap Arab, Abu Jahal cakap Arab daripada kecil lagi. Abu Jahal. Oh, Abu Jahal jangan tuan-tuan. Ke Abu Jahal kecil lagi cakap Arab. Tapi akhir sekali Allah humban dia dan mengakar. Kenapa? Kerana dia degil. Dia boleh faham, dia tak nak faham Quran dengan bahasa Arab dia tu. Tak adalah tu sekadar kata saya dulu saya cakap. Sebab tu kalau tuan-tuan yang dah pencin ni ada sedikit masa, tuan-tuan belajar bahasa Arab bukan kerana nak cakap Arab, bukan kerana nak suruh orang kata kita pandai Arab, tidak, kerana kita nak faham Quran. Maka besar dia punya ganjaran dia, pahala dia. Gitulah kalau tuan ada kesempatan insya-Allah. Baik, habislah di situ, kita terus pada muka surat 28. Apa ni nama yang ke-28? Al-Qaulu. Ya, Al-Qaulu. Iaitu kita boleh terjemah Al-Qaul ni iaitu Allah firman ataupun Allah ini kata-kata. Al-Quran ialah firman ataupun Al-Quran ini kata-kata ataupun Al-Quran ini ucapan. Baik. Dalam surah Al-Qasas ayat 51, tuan-tuan ya, suratul Qasas ayat 51, walaqad wassalna lahumul qaul la'allahum yatadhakkarun. Walaqad, dan demi sesungguhnya, wassalna lahum, kami telah hubungkan, ya, wassalna, kami telah hubungkan turunnya firman-firman kami iaitu Al-Quran dengan berturut-turut kepada mereka. La'allahum, lahumul qaul la'allahum yatazakkarun, supaya mereka beroleh peringatan lalu beriman. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan ya, walaqad, dan sesungguhnya,
Kata Allah, wassalna, kami telah hubungkan. Allah telah berhubung dengan kita ini, dengan Nabi melalui Nabinya, ya, kepada mereka, lahumul qaul, dengan cara mana Allah berhubung dengan kita? Dengan cara firman-firman yang telah Allah turunkan dalam Al-Quran. La'allahum, moga-moga mereka ni, iaitu manusia, yatazakkarun, mengambil peringatan. Baik, Al-Quran juga dinamakan Al-Qaul, bermaksud firman atau kata-kata atau ucapan. Maka Al-Quran merupakan firman, kata-kata atau ucapan Allah yang ditujukan secara khususnya kepada para hambanya yang beriman, dan secara umumnya kepada seluruh umat manusia. Ucapan atau firman Allah Ta'ala yang mesti diambil perhatian, difahami dan dilaksanakan segala tuntutannya. Baik, saya hurai ringkas pada tuan-tuan ya. Salah satu makna Al-Qaul ialah bicara, firman, kata-kata, ucapan. Jadi kalau saya dengan tuan-tuan baca Quran, maknanya kita sedang berbicara dengan Allah, sedang berhubung dengan Allah. Yang tu Allah kata, walaqad wassalna lahum, kemudian kami berhubung ya dengan mereka dengan cara mana? Al-Qaul, dengan cara kami berfirman dan kami berbicara dengan mereka. Maka tuan-tuan, kalau kita ibaratkan, nak hurai ringkaslah ya, kalau kita ibaratkan Quran ni ucapan Allah. Sekarang ni kita ambil perhatian ucapan Perdana Menteri, ucapan Menteri Besar, titah perintah Sultan, apa ni ucapan dia panggil apa ya? Yang Sultan bagi ucapan, titah, Sultan bertitah dan sebagainya, kita cukup ambil perhatian. Sehingga kan dalam parlimen, dalam Dewan Undangan Negeri dibahaskan balik. Ya, ucapan titah perintah Sultan dibahaskan balik supaya kita ambil perhatian semua sekali. Apakah yang diperintahkan, apakah yang dihasrat dan sebagainya. Kemudian pihak-pihak bawah ni ya, kerana ambil perhatian untuk pelaksanaan. Begitulah tuan-tuan ya. Saya tak pandai dalam bab ni, tuan-tuan lebih maklum dalam bab ni. Dibahas di parlimen ya, titah perintah Sultan, titah perintah agung, kemudian pula semua mengambil bahagian. Dia panggil apa? Mengulas balik ke? Membahas. Membahas balik agar benda tu tak tertinggal. Sama juga dalam persidangan-persidangan apa pun, sama juga dalam mesyuarat-mesyuarat agung pun, samalah tuan-tuan, tak perlu kita bincang panjang-panjang lah. Ya, dalam muktamar ke, dalam apa-apa presiden akan lontar satu ucapan, maka masing-masing membahaskan ucapan presiden, ucapan Perdana Menteri, ucapan siapa. Kenapa kemudian ucapan itu dibahas pula di peringkat negeri, dibahas peringkat kawasan? Betul tuan-tuan ya? Kenapa? Kerana supaya semua mengambil perhatian ucapan itu. Dan kalau ada arahan mesti dilaksanakan. Tapi Quran ini, siapa pernah bahas Al-Quran begitu rupa? Supaya setiap huruf Quran, setiap perkataan Quran, setiap arahan dan perintah Quran itu sampai kepada seluruh masyarakat yang ada. Dan sesiapa yang berwajib, pihak-pihak berwajib, berautoriti ini perlu melaksanakan segala tuntutan yang ada. Inilah cerita dia. Yang tu yang dinamakan Al-Qaul. Quran adalah ucapan. Kita nak namakan apa? Ucapan rasmi Tuhan yang Maha Pencipta ke apa? Tapi oleh kerana saya dengan tuan-tuan selalu disebut Al-Quran, Al-Quran. Al-Quran tu baru satu aja yang kita sebut. Yang sekarang ni kita sedang belajar 55 selain daripada nama yang kita selalu duduk sebut Al-Quran, Al-Quran itu. Salah satunya Al-Qaul. Okey tuan-tuan ya? Kena tambah sikit huraian, tak payahlah dah. Nampak letih je tuan-tuan malam ni. Ke makan berapa tempat hari ni? saya Allah sampai ke sini hari Selasa, saya sampai lewat dah tuan-tuan hari Selasa ni lah. Hari Rabu demam. Saya rugi banyak tempat hari ni. 2-3 tempat dalam tempoh 3 hari ni. Rumah terbuka, rugi rumah terbuka. Hari Rabu demam, hari Khamis demam, hari Jumaat demam. Hari ni baru okey sikit. Jadi saya hari ni baru sempat satu je rumah terbuka. Tu rasa tak itu. Tuan-tuan dah hari ni berapa? 4 ke apa? 4 nampak letih macam banyak makan aja. Jalan je. Allah Rabbi. Ada kawan tadi jumpa kat tadi, dia kata, saya ni hari ni 10. Isteri bawa list, tanda ada 1, 2. Yang terakhir sekali belah Gombak tak boleh nak pergi. Jam. Tuan-tuan dapat pergi berapa hari ni? Allah Rabbi. Tak apalah, saya nak cerita yang tu lah tuan-tuan. Sebab tu saya tengok keadaan semasa malam ni tak perlu hurai panjang sangat. Nampak letih. Okey. Yang itulah tadi. Al-Quran ni Al-Qaul. Apa makna Al-Qaul? Ucapan Allah. Siapa Allah? Tuhan yang Maha Pencipta. Pernah tak kita buat satu persidangan besar, masing-masing mengambil bahagian, membahas ucapan-ucapan yang ada dalam Quran ini? Yang mana lagi yang kita tak buat, yang mana lagi kita tak laksana, ataupun yang mana yang kita lawan, yang kita tak terima? Al-Qaul. Bolehlah tuan-tuan ya. Baik.
seterusnya muka surat 41, nama Quran yang ke-29. Saya tulis di sini pun tuan-tuan huraian yang ringkas. Bukan apa sangat supaya saya dengan tuan-tuan dan keluarga anak cucu kita melalui sepintas lalu ya nama-nama Al-Quran, kerana di situlah ada matlamat, ada secara umum yang boleh kita faham apa itu Quran. Al-Basair, Quran nama yang ke-29 Al-Basair. Al-Basair ialah pandangan-pandangan. Saya terjemah dalam buku tu dengan satu. Sepatutnya Al-Basair ni dia jamak, dia plural. Al-Basair pandangan-pandangan. Ya. Mana dalilnya dalam suratul Jasiyah. Suratul Jasiyah ayat 20. Haza basairul linnas wa hudan wa rahmatul liqaumi yuqinun. Haza Al-Quran ini basair, menjadi panduan ataupun menjadi basair, pandangan-pandangan linnas, yang membuka mata hati manusia. Wa huda, Quran ini juga hidayah. Wa rahmah, Quran juga rahmat. Liqaumin, khususnya kepada kaum yuqinun, yang meyakini kebenaran Al-Quran. Ya. Kalau saya dengan tuan-tuan awal-awal lagi tak yakin, maka semua ni tak ada makna bagi kita. Jadi kalau saya dengan tuan-tuan dan keluarga kita dan masyarakat kita yakin dengan Quran, maka inilah salah satu fungsi Quran, basair. Dia membuka pandangan-pandangan, khususnya pandangan mata hati. Yang ni banyak kali kita ulang tuan-tuan ya, saya dengan tuan-tuan ada dua jenis pandangan. Ya, ataupun kita kata ada dua jenis mata. Satu mata kepala, yang dua biji ini yang kita dah sedia maklum ni. Yang ni dalam bahasa Arab namanya basar. Ya, basar. Basara, basar. Ada satu lagi yang kita selalu sebut dalam bahasa Malaysia, mata hati. Bahasa Arab mata hati ni dia tambah ya, basirah. Yang tadi basara, basar, basarun. Maka ditambah huruf ya selepas daripada sad. Maka bacaannya basiratun, basirah. Yang tu pandangan mata hati. Maka Quran ini dia datang dalam merangkum dua benda. Yang Quran bawa dalam bentuk basair, pandangan-pandangan. Maknanya bila mana saya dengan tuan-tuan yakin dengan Quran, Quran akan memandu pandangan mata zahir kita, Quran juga akan memandu pandangan mata batin kita. Sebab tu kadang-kadang ulama menulis, contoh kita kata dia tulis tajuk sabar. Sabar pada pandangan Al-Quran. Sabar pada pandangan saya dengan tuan-tuan, lain makna sabar. Betul ya? Sabar pada pandangan Quran, lain makna dia. Macam kaya juga. Kaya pada pandangan saya dengan tuan-tuan, orang yang banyak harta, orang yang banyak duit, itu kaya lah. Ya. Siapa nak nafi? Ya. Si A ni duit dia banyak, harta dia banyak, tanah dia banyak. Siapa nak nafi dia ni bukan orang kaya? Kita nak kata kaya. Kalau kita kata tak, kalau kita bukan kaya tu, habis yang mana kaya? Itu pandangan kita lah. Maka kalau kita nafi, orang kata kita ni tak cukup akal lah kalau kita nafi jugalah. Itu pandangan kita. Tapi pandangan Nabi yang memandang dengan pandangan Quran, Nabi kata apa? Nabi kata laisal ghina an kasratil aradi. Bukan dikatakan kaya dengan sebab banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina nafsi. Yang dikatakan kayanya, jiwa dia tu kaya. Ini pandangan Rasulullah. Yang memandang dengan apa? Yang memandang dengan pandangan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Quran ni dia kata apa pada kita? Kan dah banyak kali kita baca, kita ulang lagi sekali. Ya? Quran kata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara, kamu semua ni adalah fakir-fakir. Kamu semua ni, wahai manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kamu semua ni manusia ni. Siapa kamu? Antum, kamu semua al-fuqara, adalah fakir-fakir. Habis yang kaya tu yang rasa kaya je lah, dia rasa dia kaya. Sebab apa? Sebab dia memandang dengan pandangan mata zahir, pandangan mata manusia. Bolehlah tuan-tuan ya. Macam juga ulama-ulama kata saya dengan tuan-tuan, kalau saya dengan tuan-tuan duk sibuk perbesarkan rumah, iyalah, ya kalau dah ada anak dah ramai, besarkan sikit, tambah bilik, betul lah. Kalau anak pula kahwin, ada cucu, nak balik menantu pula, fikir juga kita tak? Mesti besarkan rumah. Itu pandangan kita. Maka ulama kata berapa ramai manusia ni aku tengok dia duk sibuk besarkan rumah dia.
Yang dia besarkan rumah tu rumah sementara. Yang sepatutnya dia duduk sibukkan besar rumahnya yang mana? Rumahnya yang dia nak akan duduk lama daripada yang rumah tu. Rumah mana yang agak-agak dia nak duduk lama? Tu yang 6 kaki tu. Rasa-rasa yang tu lebih lama duduk dah. Rumah yang tuan-tuan duduk sekarang ni berapa lama tuan-tuan duduk? Berapa lama tuan-tuan boleh duduk ni, rumah yang ada ni? Berapa lama? Berapa lama? 70. 70 kalau tuan-tuan sekarang dah umur 69, tinggal berapa tahun je? Ha? Sekarang dah umur 69, boleh duduk selama 70, tinggal berapa tahun? Setahun lagi. Lepas tu nak besarkan lagi. Tak adalah tuan-tuan, itu pandangan saya betul lah, pandangan tuan-tuan betul lah. Kalau dah dapat anak, dapat cucu, dapat menantu, pandangan kita nak kena besarkan jugalah, nak kena tambah bilik, betul lah. Pandangan kita betul lah tu. Tapi pandangan Quran, boleh tuan-tuan ya? Sebab tu kalau ni selingan sikit lah tuan-tuan, selingan sikit. Dia ni pandangan peribadi dia. Sekarang kan pandangan peribadi. Ni pandangan peribadi. Tuan-tuan, kita sekarang ni duk sibuk nak gantilah meeting besar ni, nak ganti. Ini pandangan peribadi lah tuan-tuan, tak kena mengena apa. Kadang-kadang orang tanya juga saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Saya kata dari segi nak tukar ni, kita setuju. Ya, ni pandangan peribadi tuan-tuan ya. Ni. Nak tukar setuju, tapi nak tukar siapa? Kita nak cari siapa? Nak cari pakar ekonomi? Ke nak cari pakar politik? Ke nak cari pakar apa? Pakar pentadbiran. Yang kita nak sekarang ni, siapa yang kita nak sebenarnya? Tak jawab pun tak apa tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan tu rasa geram nak jawab tu. Geram nak jawab. Allah Rabbi. Tak tahulah tuan-tuan ya. Ini pandangan saya lah tuan-tuan. Atas muka dunia ni, yang Allah jamin satu golongan aja. Tapi golongan tu tak ramai, seorang dua aja yang ada. Ni doktor ada ni, doktor kalau salah tolong doktor apa betul kan? Ni pandangan peribadi saya. Atas muka dunia ni, orang yang Allah jamin. Jamin apa? Yang Allah jamin takut kepada Allah. Satu golongan aja. Tapi golongan ni memang dah bukan tak ada. Ada seorang dua aja. Ulama aja tuan-tuan, ulama. Bukan ustaz, jangan salah faham. Ustaz lain. Saya selalu duk sebut-sebut ni tuan-tuan, bukan apa. Sebab ada setengah ustaz ni termasuk saya, dia tak sampai tahap ulama. Yang ni yang jadi masalahnya. Jadi yang atas muka dunia ni seorang aja, satu golongan, bukan seorang, satu golongan yang Allah jamin takut. Takut itu pun Allah letak bukan takut pada makna takut. Bahasa Arab dia ada 3. Ataupun dia ada paling 2 lah, paling-paling itu. Ya. Dalam surah Fatir ayat 28. Ni sedikit saya bawa sedikit tuan-tuan sekalian pandangan, lontaran pandangan ya. Setuju pun tak apa, tak setuju pun tak apa, sekadar peribadi. Lontaran. Allah kata innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Bukan ustaz, ulama. Allah guna perkataan yakhsha, yang selalu kita terjemah takut. Tapi bukan takut, yakhsha bukan takut. Takut tu yakhaf. Allah tidak kata innama yakhaful Allah. Yang sebagai innama yakhsyallah, innama yakhafullah min ibadihi al-ulama. Allah tak guna yakhaf. Kenapa? Kerana perkataan yakhaf ni khauf yang selalu tuan-tuan ada sebut khaufun, khauf, takut. Khauf kita boleh terjemah takut. Tapi bila mana kita bahas dalam bahasa Arab untuk disandarkan khauf ni kepada Allah, ya yakhafullah, takut pada Allah. Ulama kata khauf di sini dia kembali kepada takut pada azab Allah. Tapi ulama ni dia tidak berada pada takut pada azab Allah. Allah guna yakhsha. Apa makna yakhsha? Yakhsha ni merujuk kepada takut kepada Allah. Takut pada azab, saya dengan tuan-tuan takut pada neraka. Kenapa sembahyang? Takut masuk neraka. Nah, kalaulah Allah kata tak sembahyang pun tak masuk neraka, tu rasa ramai tak sembahyang. Tapi kenapa sembahyang? Takut masuk neraka. Kan ada ayat ma salakakum fi saqar. Malaikat tanya,
Kenapa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar ni? Ma salakakum, apa perkara yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar? Ahli neraka tu jawab, lam nakun minal musallin, sebab kami tak sembahyang. Siapa-siapa tak sembahyang, Allahumma dia dalam neraka sakar. Neraka khusus untuk orang tak sembahyang, neraka sakar. Yang lalai neraka wil, sembahyang. Yang ni yang tak sembahyang ni, lam nakun minal musallin, kami tak sembahyang langsung. Ini neraka sakar. Tapi kalau sembahyang lalai, neraka wil. Nampak ya? Sebab tu orang kata, tu yang pergi masjid tu belum tentu masuk syurga tu. Tengok kan orang tu. Tu yang ramai-ramai sembahyang kat masjid tu bukan tentu masuk syurga tu. Itulah yang kita jawab balik. Yang pergi masjid sembahyang pun belum tentu masuk syurga. Yang tak pergi memang confirm neraka. Tak adalah tuan-tuan tu. Ya, yang tak pergi tak sembahyang, bukan kata yang tak sembahyang. Yang bercakap macam ni yang tak sembahyang. Ya, kalau kita sama-sama sembahyang, kita tak akan petikai. Yang tak sembahyang itulah yang kata kat kita je. Baik. Maka saya dengan tuan-tuan kenapa sembahyang? Sebab takut masuk neraka. Tapi kalau ada satu tahap lagi, kalau tuan-tuan nak angkat diri tuan-tuan berada pada taraf ulama. Allah kata innama yakhsyallah. Orang yang yakhsya. Apa makna yakhsya? Yakhsya ni khasyah. Apa makna khasyah? Khasyah ni ialah takut pada Allah. Ada satu tahap lagi, dia panggil tahap aulia. Aulia ni dia tidak takut pada Allah dah. Dia haibah. Dia bukan takut, dia haibah. Dia rasa hebatnya Allah. Tuan-tuan, kadang-kadang si A ni kita hormat kat dia. Kadang-kadang kenapa? Sebab kita takut dia ambil tindakan pada kita. Lawan lah lawan. Kan tukar tempat kerja kan. Tu yang kita tak lawan tu dah. Sebenarnya nak lawan tapi takut kena tukar. Tak jadi lawan. Bukan takut kat dia. Takut dia tindakan dia. Ada satu orang ni, kenapa kita tak lawan dia? Sebab memang kita betul-betul takut pada dia. Diri dia tu nampak diri dia tu kita takut. Tapi ada seorang ni, kenapa kita tak lawan dia? Sebab kita haibah, rasa hebat dia. Kita hormat dia dengan kehebatan dia. Nak kata apa ya? Dia dah sampai satu tahap, diri dia, perangai dia, keadaan diri dia, sampai kita rasa haibah, rasa kehebatan dia. Sama juga aulia. Aulia ni dia bukan takut, dia bukan gerun, tapi dia dah rasa haibah kehebatan Allah. Maka dia menyerah segala-galanya pada Allah. Tapi ada satu taraf yang bawah sikit, ulama. Ulama ni dia takut pada keagungan Allah, kehebatan Allah. Dia Allah. Ada lagi takut, ada takut. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ganti siapa? Seorang aja calon kalau tuan-tuan rasa nak ganti, ulama. Tapi tak ada lah. Payahlah nak cari. Bukan kata tak ada, payah nak cari. Tapi kalau ganti selain pada ulama, ustaz, pakar ekonomi, pakar politik, pakar pentadbiran, tuan-tuan tunggu masa berdepan dengan masalah. Kerana orang ni tak ada jaminan, takut pada Allah. Ada satu tu, ustaz tahu tak cerita belakang dia? Yang kita nak tukar sangat ni ustaz, sebab di belakang yang ada sekarang ni perempuan. Perempuan itulah yang kuasai sekarang ni. Oh, saya kata baguslah. Ya, kalau perempuan tu yang kuasai MB yang ada sekarang ni, sebab tu kita nak tukar. Kemudian nak tukar pula, tukar perempuan pula. Yang tu yang pelik tu. Tidak, dia buruj. Tuan-tuan tahu ni dah. Diam dah ni. Cuma saya tanya tadi nak tukar siapa? Tapi ada si A ni dia kata kat saya, dia cakap, ustaz ingat, ustaz tahu tak yang belakang tu? Sebenarnya kita bukan masalah jangan dengan MB tu, yang belakang MB tu ada perempuan, kata dia. Jadi eloklah, kerana perempuan tu lah kita nak tukar MB ni, tapi kita nak tukar pula MB perempuan. Subhanallah. Malulah orang Selangor tuan-tuan ya. Tak ada orang lelaki dah kat Selangor, malulah. Saya malu saya. Tapi saya orang Selangor ni orang bijak. Orang lelaki-lelaki Selangor ni bijak tuan-tuan. Doktor, profesor. Allahu Rabbi. Basair, pandangan. Saya bagi pandangan ni bukan apa, sebab kita cerita ni tajuk dia pandangan. Tuan-tuan perasan tak ni? Nanti kata pula, oh, ustaz tu dah lari tajuk. Lari tajuk apa ni? Kita sedang sekarang pandangan. Betul tuan-tuan ya? Quran ini pandangan. Itu yang saya bawa tadi, satu pandangan Quran. Pandangan Quran ialah, kalau tuan-tuan nak, siapa? Satu. Tapi kita tak ada. Tapi ya ke betul ke kita tak ada?
Wallahu a'lam lah tuan-tuan ya. Pandangan Al-Quran. Allah Rabbi. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan ni, anak-anak doktor, anak-anak profesor ni yang bijak-bijak ni, tuan-tuan suruh mengaji agama tuan-tuan. Sebab kita tak ada. Dia begini, saya gini tuan-tuan, masa saya sekolah dulu, saya sekolah Mahad Muhammadi. Cerita sikit tuan-tuan sikit. Sebab tu sekarang ni majoriti ustaz. Ustaz ni tidak sampai tahap ulama. Boleh lah tuan-tuan ya, boleh lah. Ke tak boleh juga? Boleh ustaz. Saya dulu di Mahad Muhammadi dulu, payah nak masuk Mahad Muhammadi ni. Pertama kena 5A. Yang kedua, ujian tu, ujian subhanallah, memang ujian tuan-tuan bukan tahap ujian kita darjah 6, lepas UPSR, darjah 6, dia ujian bukan tahap ujian kita. Baca Quran, hafal Quran, tulis Jawi, bagi paper bahasa Malaysia, suruh terjemah dalam bahasa Jawi, bagi paper bahasa Malaysia, terjemah dalam bahasa Arab. Tu nak masuk. Saya masuk ujian, saya dapatlah 96%. Nak isi borang 5A. 4A, 1B tak payah isi awal-awal, tak payah isi. 5A. Masuk ujian, saya dapat 56%. Tahu kelas berapa? Kelas dia ada G. A, B, C, D, E, F, G. Saya kelas F. Ni malu company aja cerita ni tuan-tuan. Dapat 96%, kelas F. Kelas F. Kelas nombor 6. Ada satu lagi kelas G. Kelas G ni paling rendah sekali 95%. 94 tak boleh masuk dah. Cerdik. Dan ada lagi kawan-kawan saya tuan-tuan, dia cerdik, dia duduk tapi dia masuk tak boleh, walaupun dapat 95% tak boleh masuk tingkatan 1. Dia kena masuk kelas peralihan. Tak boleh. Ada lagi kawan-kawan yang cerdik, dia duduk kelas peralihan 3 tahun 3 bulan, 3 tahun silap saya. Dia duduk kelas peralihan 3 bulan. Dia test 3 bulan tu, terus masuk tingkatan 1. Ini yang cerdik-cerdik ni 3 bulan aja duduk situ. Yang tak cerdik termasuk saya ni, duduk setahun kelas peralihan sebelum layak untuk kita tingkatan 1. Tapi bila mana lepas SPM, yang ni lah tuan-tuan, lepas SPM yang kawan-kawan yang cerdik-cerdik ni, dia masuk UIA, ada engineer, ada lawyer, ada ni. Sekarang ni jadi PTD, jadi hakim, lawyer, bukan lawyer biasa, kawan-kawan saya yang cerdik sekarang ni. Jadi yang kurang cerdik ni, yang bawah sikit ni, yang macam saya ni, yang ni yang pergi Mesir. Jadi bila mana yang setakat saya ni, yang bawah, dia panggil B lah, B plus lah tak? Nak tambah juga B plus. Nampak tak? Yang A plus ni, dia punya ni doktor nak bagi tahu ni, yang cerdik, memang cerdik, kita tak akui, memang kawan kita ni cerdik. Dia tak mengaji agama. Jadi yang B plus ni, yang bawah ni, pergi ke Mesir, pergi ke Jordan. Jadi yang ni yang ada. Jadi yang ni yang ada ni tuan-tuan, dia tak mampu. Mungkin Allah dah tetap kita ni tahap kita tak mampu nak sampai tahap tu. Yang ni kerugian kita yang ni. Menyebabkan orang bijak-bijak tuan-tuan tak nak mengaji dalam bab agama. Jadi doktor lah. Memang bijak lah. Jadi apa? Jadi lawyer. Memang bijak lah. Tapi kalau dah tak ada bekalan kebijaksanaan agama, setakat mana mampu? Nak bawa manusia kembali ke akhirat. Pemimpin ni nak bawa manusia ke akhirat, bukan nak bawa manusia ke dunia. Kalau nak setakat nak bawa kita, nak pimpin orang kat dunia, tak payah, kita sendiri pun boleh berjalan atas muka dunia. Yang tak ada SPM, yang setakat SRP pun tak lulus, tuan-tuan kaya raya sekarang duduk atas muka dunia. Kalau setakat nak jadi pemimpin, nak pimpin orang atas muka dunia, alah, tak payahlah. Yang dah jahanam tu kaya raya, tuan-tuan sekarang, dah jahanam. Tak luluh pun dah jahanam, duduk atas muka dunia kaya raya, kaya pada kita. Betul? Kalau sekadar nak pimpin dunia, tak payahlah. Orang boleh hidup atas muka dunia. Betul ya? Yang buta huruf, tuan-tuan boleh hidup atas muka dunia. Tak pandai membaca, tak pandai mengira, kaya raya atas muka dunia. Jadi tuan-tuan nak apa sebenarnya? Saya dengan tuan-tuan nak harap seorang pemimpin yang boleh bawa kita dunia dan akhirat. Bukan kita nak tinggal dunia, tidak. Orang tinggal dunia ni, orang ni memang ya, tak ada. Gitulah tuan-tuan ya. Allah, sebab itulah harap-harap saya dengan tuan-tuan, anak cucu kita baca Quran, maka Quran masuk dalam hati kita semua,
maka kita memandang dengan pandangan Quran. Sebab tu Quran al-basair. Bolehlah tuan-tuan ya, moga-moga gitulah. Kita ni belajar ni pun bukan apa ya, bukan nak hukum orang, diri kita sendirilah tuan-tuan. Bimbang-bimbang saya, bimbang-bimbang tuan-tuan, kita selama ni duk memandang dengan mata zahir kita sahaja ataupun pandangan-pandangan dunia semata-mata, tetapi Quran memandang kedua-duanya. Ya, sama ada Quran memandang dengan dunia, Quran juga memandang untuk kita lihat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Jadi saya baca sikit sebagai tambahan di sini. Saya ulang balik tuan-tuan yang tadi. Saya baca balik. Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkashi rahimahullah berkata, Al-Quran dinamakan Al-Basair. Ia bermakna pandangan. Kalimah tersebut adalah pecahan daripada kalimah basar. Yang saya sebut tadi. Iaitu penglihatan zahir. Basirah, penglihatan batin, iaitu penglihatan mata hati. Kedua-duanya merupakan matlamat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya, seseorang yang beriman kepada Allah, Rasul dan hari akhirat, hendaklah melalui kehidupan ini dengan pandangan dengan mata zahir dan juga dengan pandangan mata hati, agar dapat melihat sesuatu yang lebih jauh dan bernilai yang mana disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka Al-Quran adalah kedua-dua pandangan tersebut. Saya pandang dunia, tuan-tuan pandang dunia, kita pandang akhirat, juga pandang. Maka sebenarnya benda tu dah diajar oleh Quran, memandang kedua-duanya. Ingat tak ada satu ayat tu? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tengok Quran. Wabtaghi, hendaklah kamu usaha betul-betul. Ya. Fima atakallahu daral akhirah. Apa yang telah dibawa untuk engkau pada hari akhirat. Apa yang dibawa oleh Allah untuk kamu pada hari akhirat. Kamu kena kejar betul-betul. Tapi dalam masa yang sama Quran kata wala tansa. Buat masa sekarang ni jangan kamu lupa. Tansa itu fa'il mudhari'. Sekarang ini jangan lupa. Tengok Allah pesan pada saya dengan tuan-tuan, takut lupa dunia. Ya, wala tansa, sekarang jangan lupa. Ya, apa yang jangan lupa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Bahagian kamu di dunia. Jangan lupa. Sekarang tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan masuk dalam rumah Allah ni. Tuan-tuan ingat lagi tak rumah tuan-tuan? Kau dah lupa dah? Kalau tuan-tuan lupa memang malaikat lah tuan-tuan. Tapi kena tak payah lupa. Sekarang ni wala tansa, sekarang fi'il mudhari', sekarang ni jangan lupa bahagian kamu di dunia. Rumah tuan-tuan, anak isteri tuan-tuan, anak cucu kita yang ada, jangan lupa. Tengok Quran. Boleh tuan-tuan? Tapi kalau orang semata-mata tengok dunia, tak tengok akhirat. Tapi dalam ayat ni Allah kedepankan apa? Allah kedepankan akhirat dulu baru dunia. Kenapa? Kerana bimbang-bimbang manusia ni, dunia ni kalau tak pesan pun kita tak akan lupa. Tapi Allah pesan. Itulah Al-Quran. Tak apalah tuan-tuan ya. Kita baca satu lagi boleh? Ke setakat ni dulu, lepas raya ni. Lepas puasa. Baik, yang ke-30 tuan-tuan. Yang ke-30 Al-Bayan. Al-Bayan, keterangan. Yang ni dah selalu tuan-tuan duk baca, kita pun duk selalu baca. Yang bulan Ramadan pun kita hurai. Kita ulang sedikitlah. Ya, haza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Tuan-tuan rujuk dalam surah Ali Imran ayat 138. Ya, Al-Bayan. Haza bayanun linnas. Al-Quran ini, bayan ialah keterangan-keterangan linnas kepada seluruh umat manusia. Wa hudan, Quran ini juga petunjuk, wa mau'izah, Quran ini juga adalah penasihat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Okeylah tuan-tuan ya. Maka Imam Badruddin mengatakan Al-Quran dinamakan Al-Bayan, bermaksud keterangan yang nyata. Al-Bayan ni kalau kita terjemah keterangan saja dia tak cukup, keterangan yang jelas, keterangan yang nyata. Ada orang ni keterangan juga tapi tak jelas, tak nyata. Dia bagi penerangan kan Kementerian Penerangan lah. Apa benda yang dia terang setakat ni kita pun tak tahulah. Ya? Dah terang banyak dah, GST-nya apa terang, Kementerian Penerangan terang-terang. Kita pun tak tahulah. Ya, yang kita fahamnya satu je. Nak ambil duit. Tak adalah. Okay, tapi Quran adalah keterangan. Keterangan yang macam mana? Keterangan yang menggunakan perkataan bayan yang jelas dan nyata. Yang kita duk baca mubin, samalah. Yang Allah kata innahu lakum aduwwum mubin. Itu bahasa-bahasa yang sama. Syaitan adalah musuh yang jelas dan nyata. Baik. Kemudian Al-Quran merupakan keterangan, penjelasan dan maklumat yang lengkap kepada umat manusia.
Ya, dalam menjalani kehidupan di dunia ini manusia berdepan dengan banyak perkara yang menjadi persoalan. Tanda tanya, kesamaran, bahkan ada di kalangan manusia tidak mampu memahami matlamat kehidupan. Kenapa mereka dicipta? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okeylah tuan-tuan, benda ni tak perlu kita urai. Pada tuan-tuan tersedia maklum, banyak persoalan yang saya dengan tuan-tuan masih belum faham. Ada orang ni hatta dia tak faham diri dia. Tujuan apa Allah cipta dia. Ada lagi yang tak faham. Maka Quran datang untuk memberi penerangan. Sebab tu kadang-kadang ada, saya ingat Tuan Guru kata dulu, kalaulah ada di antara saya dengan tuan-tuan ni, ataupun di antara kita ni yang tak faham, cuba tanya apa yang tak faham. Tak faham apa setakat ni? Quran akan bagi keterangan. Cuba tuan-tuan fikir sekejap. Dalam apa yang berlaku ni, Kadang-kadang tak faham saya, Ustaz. Tuan-tuan baca Quran, Quran akan bagi satu-satu cerita dia. Tak. Okey. Ke tuan-tuan dah faham dah? Ya ada. Pernah Tuan Guru sebut satu ketika dahulu. Ya, saya dengar masa budak-budak lah tuan-tuan duk mengaji dulu. Baru ni balik raya, baru ni pergi ziarah sekejap. Pergi ziarah. Lah kali dia tanya, ni siapa ni? Siapa ni? Saya kata, saya sebutlah orang sekian. Oh, dia kata, patutlah, dia kata tak kenal, 3 tahun sekali datang. Kena baru ni tuan-tuan ni, kena baru ni. Memang betul lah, 3 tahun sekali datang. Kita nak ziarah pun gitulah tuan-tuan ni. Baru-baru ni pun ikut kakak ipar pergi ziarah. Kita pergi juga. Last sekali tanya, siapa ni? Saya pernah dengar masa kecil-kecil dulu. Tuan Guru kata apa tuan-tuan? Orang ni, kalau dia tak berpegang pada agama dan tak berjuang agama, dia ada duit, tubuh dia sihat. Duit dia ada, tubuh dia sihat. Apa yang dia nak? Apa dia nak buat? Tak payah hurailah ya. Diam. Orang ni kalau dia tak berjuang agama, kemudian dia tak berpegang dengan agama, apa dia nak dalam hidup ni? Kemudian pula kalau dia ada duit banyak pula, tubuh dia sihat, apa yang dia tak buat atas muka dunia? Agama tak ada, berjuang agama pun tak, pegang agama pun tidak. Pertama, apa yang dia nak? Yang dia kata dia berjuang, dia nak apa? Yang keduanya, kalau dia tak berpegang dengan agama, dia tak berjuang agama, kemudian pula tuan-tuan sekalian, duit dia banyak, tubuh dia sihat, apa yang dia nak buat? Gitu je lah. Tak ada lah tuan-tuan. Saya surai tu tak habis tu, sebab tu tuan-tuan nampak tercengang itu. Tak adalah, tuan-tuan pun faham, saya yakin ya tuan-tuan. Saya suka mengajar kat sini, tuan-tuan cepat faham. Tuan-tuan orang bijak, orang bijak, Allah Rabbi. Sebab tu kadang-kadang kita ni rasa bodoh sangat ke kita ni buat macam ni pada kita ni tuan-tuan. Bodoh sangat ke tuan-tuan dengan saya ni? Yang macam ni, sampai macam ni rupa buat ni. Bodoh ke kita ni? Kadang-kadang nak menangis pun ada. Kalau saya tak boleh serius sikit, saya tak boleh. Tak boleh serius. Kalau serius menangis. Tahu betul. Allahu Rabbi, bodohnya kita tuan-tuan. Pemimpin menganggap, setengah-setengah pemimpin yang anggap kita ni bodoh. Memperkudakan kita, subhanallah. Cukuplah ya, cukup. Saya menyesal saya doa. Walaupun saya seorang-seorang kadang-kadang, ya Allah, aku doa. Kadang-kadang malu dah dengan Allah. Saya tak nak doa dah tuan-tuan. Tak buat masa sekarang ni, tak nak doa dah. Bukan doa kita makbul, tidak. Tidak. Doa kita tidak pernah makbul pun mungkin. Tapi kita turut serta berdoa, mati-matian kita berdoa. Doa kita tuan-tuan sekalian. Akhir sekali ni aja dia yang ada. Bodoh lah tuan-tuan. Lepas tu kadang-kadang tanya balik, bodoh sangat ke aku ni? Sampai perbodohkan, Allah Rabbi. Tuan-tuan tak terasa? Akhir sekali, ustaz kena belajar banyak lagi lah ustaz. Ustaz tak pandai politik.
Betul juga. Ustaz kena baca, ustaz kena mengaji politik ustaz. Ustaz tak pandai politik. Tak apalah, alhamdulillah lah, memanglah bodoh. Kita ni bodoh. Ustaz yang ada ni bodoh. Tuan-tuan tak tahulah, tuan-tuan rasa tak rasa. Bodoh. Memang tak pandai, tapi tuan-tuan jangan perbodohkan. Allahu Rabbi. Habislah tuan-tuan setakat tu lah. Okey lah. Dia macam tak habis aja malam ni, tak habis. Tak habis. Tak habis takat tu lah tuan-tuan. Tapi saya yakin ya tuan-tuan orang bijak pandai. Yang selebihnya kita bergantung pada Allah. Yang solat hajat berapa ramai marah orang solat hajat. Dulu belah sana je yang marah solat hajat. Belah sini pun marah tuan-tuan sekalian ya. Walaupun saya tak sempat pergi. Tak boleh nak pergi. Tak tahulah ya. Okeylah tuan-tuan setakat tu dulu ya. Nampak tak nak berhenti aja ni. Setakat itulah tuan-tuan, kuliah selepas Ramadan ya. Keluar dalam kuliah dalam suasana raya. Cuma saya ingat satu lagi lah yang saya nak ulang balik yang tadilah yang tuan guru kata, apa yang kita tak faham, tanyalah Quran. Quran adalah keterangan yang cukup jelas. Tuan-tuan belik Quran, tuan-tuan baca Quran. Baca tu pun dah banyak dah, Allah buka pintu hati kita semua tuan-tuan. Baca tu pun Quran cahaya. Yang kita belajar dulu, Quran ni cahaya. Sebagaimana kita buka lampu, nampak segala benda. Maka tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan akan nampak segala benda. Baca tu. Apatah lagi kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan teliti, tuan-tuan buat kajian, lagilah dia nampak satu persatu. Ya, apa yang ada di dalam dunia, yang ada pada hari ini. Setakat tu dahulu. Ada soalan ke tuan-tuan ya? Ada soalan? Tak tahu nak tanya apa malam ni. Saya tak tahu nak tanya apa Ustaz, sebab saya pun tak tahu Ustaz mengajar apa malam ni. Saya pun sampai satu tahap rasa saya mengajar apa tak tahulah malam ni tuan-tuan. Tapi walau bagaimanapun itulah ya, nama-nama Quran. Moga-moga saya, tuan-tuan, anak cucu saya, anak cucu tuan-tuan melihat secara keseluruhan apa yang ada dalam Quran. Ya, salah satunya adalah keterangan. Dia ada berapa lagi tuan-tuan? Saya rasa buku ni nipis tapi lambat habis. Ya, harap-harap tahun ni habislah insya-Allah, harap tahun ni. Kita setakat tu insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah, dan kepada anak cucu kami ya Allah kefahaman sebagaimana Engkau rezekikan kefahaman tentang agamamu yang telah Engkau rezekikan kepada nabimu ya Allah. Engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman untuk hidup beragama ya Allah, sebagaimana Engkau rezekikan kepada sahabat-sahabat Nabi yang hidup penuh dengan agama ya Allah. Engkau redhalah dengan kami ya Allah. Engkau redhalah dengan kami ya Allah. Engkau bimbinglah anak cucu kami ya Allah. Engkau hidupkanlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi